Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado mengesahkan penahanan 17 individu termasuk 6 wanita di sebuah kondominium di Jalan Puchong Ibu Negara awal pagi tadi atas kesalahan penyalahgunaan dadah dan aktiviti perjudian. Tan Sri Abdul Hamid bagaimanapun enggan mendedahkan identiti suspek terbabit termasuk dakwaan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selangor antara yang ditahan. Katanya beliau tidak mahu mendedahkan identiti suspek yang ditahan kerana ia akan menjejaskan siasatan. Ujarnya hasil pemeriksaan di kondominium itu menemui plastik lut sinar dipercayai dadah jenis ketamin seberat 0.5 gram dan satu piring kaca yang turut mempunyai dadah jenis sama seberat 0.3 gram. Sebatang rokok yang berisi ceraian daun-daun kering disyaki dadah jenis ganja. Lepas itu turut dirampas adalah daun truk dan juga chip-chip lebih kurang 100 chip-chip nilai ini dipercayai untuk permainan judi. Beliau berkata demikian pada sidang media di Bukit Aman. Katanya saringan awal kencing mendapati 16 daripada mereka positif dadah manakala seorang lagi negatif. Seramai 10 lelaki Melayu, seorang lelaki berbangsa Cina, semua warga negara, 3 wanita Melayu dan seorang wanita Iban, seorang wanita bangsa Sulu, dan warga negara semuanya, dan seorang lagi wanita daripada negara jiran, sedang hayal, berhibur di dalam kondominium tersebut dengan bunyi muziknya yang sudah pasti mengganggu ketenteraman. Semua tangkapan itu sudah dibebaskan dengan jaminan polis kecuali seorang warga asing. Polis sedang menunggu keputusan ujian saringan kencing kedua sebelum membuat sebarang pendakwaan di mahkamah. Perdana Menteri yang juga pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad pula menegaskan parti itu akan mengambil tindakan jika terbukti pemimpin dan ahli Bersatu terlibat dan bersalah. Bersatu bagaimanapun akan menunggu maklumat penuh sebelum memutuskan bentuk tindakan yang bakal diambil. Saya dengar cerita dia lah. Saya tak tahu apa. We will have to wait for full information before we can decide what to do. Of course, we believe in the rule of law. Anybody breaks the law, it doesn't matter who. Even if I break the law, I go to jail. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja di Rel Depo Daya Maju Infrastruktur Asia di MIA di Serendah Hulu, Selangor. Turut hadir Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri dan pengerusi di MIA Tan Sri Muhammad Azumi Muhammad. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin pula menjelaskan salah seorang individu yang ditahan dalam serbuan polis itu bukan pegawai khasnya. Dalam satu kenyataan hari ini, Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia berkata PZ Jihad adalah kaki tangan di ibu pejabat parti. Beliau juga telah dimaklumkan mengenai penahanan berkenaan termasuk membabitkan adun dengkil Adif Shan Abdullah. Tan Sri Muhyiddin berkata beliau menyerahkan sepenuhnya kepada polis untuk menjalankan siasatan dan tidak akan campur tangan. Pihak berkuasa tegas beliau hendaklah mengambil tindakan berdasarkan proses undang-undang. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam pada itu mengesahkan pegawai KBS yang ditahan digantung tugas sehingga menanti siasatan dimuktamadkan. Dalam satu kenyataan, beliau menegaskan semua rakyat Malaysia tertakluk kepada undang-undang tanpa mengira jawatan dan status mereka. Beliau juga mengesahkan telah dimaklumkan berkenaan penahanan beberapa individu termasuk pegawai KBS oleh pihak polis. Susulan itu, KBS menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk bertindak mengikut prinsip keluhuran undang-undang.
Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari pula berpendirian jika terbukti bersalah, tindakan tegas perlu dikenakan ke atas adun serta mereka yang terlibat. Saya mendapat makluman juga daripada sosial media dan saya harus mendapatkan laporan lanjut daripada pihak berkuasa, terutamanya pihak polis berkenaan dengan kejadian tersebut, sama ada betul ataupun tidak dan apa konsekuensinya. Dan selepas laporan tersebut, kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya berdasarkan undang-undang. No man above the law dalam negara kita. Siapa pun harus bertindak dan melakukan tindakan di dalam batas undang-undang. Dan beberapa perkara, terutama hal-hal peribadi, itu tidak dibawa di luar kawalan lah. Tapi kalau ia melanggar peraturan, kita harap ada keputusan dan tindakan yang tegas yang akan dibuat oleh pihak PH dan juga pihak yang terbabit. Dan selepas tular di media sosial berhubung kes berkenaan, adun dengkel Adif Shan Abdullah hari ini tampil menafikan dakwaan yang dilemparkan. Mengakui hadir ke kondominium yang ditularkan, Adif berkata kehadirannya bagi sesi perbincangan namun sayangnya berada di tempat dan waktu yang salah. Ketika dihubungi, Adif berkata beliau sebenarnya tidak boleh memberikan sebarang komen lanjut kerana kes masih dalam siasatan polis, malah menegaskan berada di pihak yang benar dan tidak melanggar sebarang undang-undang. Tak boleh bagi apa-apa kenyataan lagi. Saya boleh katakan saya tak bersalah, itu dia. Oh, jadi YB ada dekat rumah dekat mana tu? Saya dekat rumah lah, ni rumah saya. Yeah. Yang laporan yang viral tu cuma laporan awal. Saya tak ditangkap pun. So maksud dia yang dikatakan reman 3 hari tu tak ada YB Tak ada, saya kat rumah ni. Kat rumah saya. Saya senang kat rumah saya. Ini sabotaj untuk mengaitkan reputasi saya, biasalah nak pemulihan. Tapi saya akan keluarkan kenyataan rasmi nanti. Okey. Apa saya akan beritahu. So maksudnya daripada semalam YB dapat mesej yang tular tu? Dapat. Ini itulah saya cakap. Ada pihak yang tidak bertanggungjawab. Menularkan report awal tu. Padahal tak ada apa pun. Itu mengikut SOP. Adif yang juga Ketua Armada Selangor turut menjelaskan maklumat yang tular itu satu lagi fitnah mengenai dirinya. Saya bukan buat kes besar, bukan membuat orang, bukan menipu, mencuri, merompak, kan. Ini memang persepsi komplot untuk mengaitkan reputasi saya. Dalam pada itu, tinjauan ke lokasi tangkapan siang tadi mendapati kondominium yang dikaitkan sunyi. Penduduk mengakui bunyi bising sering kedengaran di kawasan itu memandangkan lokasi tidak ramai dikunjungi. Menurut pihak pengurusan kondominium, pihaknya sering menerima aduan penduduk mengenai bunyi bising. Sejak pagi tadi, tular di media sosial dakwaan seorang adun bersama 10 yang lain ditahan polis selepas disyaki positif dadah.